Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, InsyaAllah pada pagi ini sambungan kitab pengajian Idaman Penuntut. Sambungan kita dekat bahasan pembatal puasa ataupun perkara yang membatalkan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, orang yang berpuasa boleh batal puasanya dengan sebab 10 perkara. Ini sama ada puasa wajib ataupun puasa sunat, sama saja. Pertamanya, memasukkan sesuatu benda ke dalam rongga dengan sengaja, sekalipun sedikit. Itu dia punya perkara pertama. Masukkan sesuatu. Sesuatu ni umum. Tak kira lah apa benda sekalipun. Setengah daripadanya, setengah daripada yang dikatakan sesuatu tadi ni, contoh dia seperti menelan kehak. Ini yang asas, benda duduk dalam badan. Menelan kehak setelah ia keluar sampai had lahir, iaitu makhraj ha. Makhraj ha ni duduk kat tengah halqum ni. Akan ni halqum sebut huruf halak. Akan ha ni makhraj duduk kat sini. Maksudnya gelemar dia keluar melepasi makhraj ha duduk dalam mulut lah. Dia telan balik, batal. Gelemar ke belahak terkeluar sekali dengan cendol, dia telan balik, batal puasa. Selalu jadi waktu bila lepas makan sok, kan, sok dia hentam sampai 2 pinggan, 3 pinggan tu nak puasa sehari. Telan ayam sampai 3 gelas. Tengah-tengah mayang ke apa, duduk saja belahak terkeluar makanan, dia kena buang. Kan, dia telan balik, batal puasa. Kan, keluar tu melepasi makhraj ha. Dan seperti tahi, tadi ni kuat atas, ni kuat bawah pula macam mana? Seperti tahi sembelit yang telah terjujur masuk balik, dia terkeluar. Kepala tahi kita maaf sebut tuan. Kepala tahi tu dia keluar, dia masuk balik, dia tak putui. Kan, dia keluar sikit, kemudian dia sangat masuk balik, batal puasa. Pasal apa? Asalnya dah keluar, lepas tu masuk balik. Kan. Tetapi menelan air liur sendiri yang suci dan tiada bercampur benda lain, tiada batal puasanya. Air liur semata-mata. Air liur yang tak campur dengan gelemar, air liur. Bahkan kalau dia kumpul air liur penuh mulut, kan, setengah jam duduk tengah. Contohlah, ada orang buat
Dia duk biar ayat liok penuh dalam mulut dia, dia telan. Betul? Tak betul? Kan? Itu tak betul. Sebaliknya, jika dikeluarkan air liur itu kena pada bibir. Air liur tu dah keluar daripada ni bibir mulut. Duk luar lah. Dia sedut masuk balik. Kan? Dia sedut masuk balik. Dan dia telan. Betul. Atau bercampur dengan benda yang lain. Ayat liur dia tu. Seperti makanan yang ada di celah-celah gigi, tiba-tiba ditelan, nescaya batal puasanya. Kan? Minum air urin, minum air coklat, minum air yang berperisa. Air liur dia tu masih lagi berperisa, duk puasa urin, duk puasa coklat dan sebagainya. Kan? Dia pun telan air liur tadi ni, maka batal puasa dia. Sebab tu dia kena kumur, dia kena buang segala kotoran yang ada di gigi dia, dalam mulut dia. Bersalahnya ni berbeza. Dia nak cerita kata tak batal puasa pula. Jika dikumpulkannya air liur itu di atas lidahnya dan dijelirkan lidah itu, kemudian ditelannya, tiada batal juga puasanya. Ini beza. Tadi ayat liur saja keluar. Ayat liur keluar, disedut masuk balik dan ditelan batal. Tetapi ayat liur duduk atas lidah, dia keluar lidah dia. Ayat liur duduk atas lidah dan dia masuk balik ke dalam mulut dia, dia telan, tu tak batal. Beza pasal apa? Lidah ni memang asal dia lidah benda duduk dalam mulut. Lidah, jika dia keluar lidah, ayat liur duduk atas lidah dia, tak dikira keluar ayat liur, dia keluar lidah. Kan? Beza tadi ayat liur saja keluar, dia sedut, itu betul. Kemudian orang yang menghidap darah gusi, dia ni dia balai musibah, dia kena musibah gusi darah. Kan? Dimaafkan dalam bulan puasa jika menelan air liur. Jika menelan air liur yang bercampur dengan darah. Kan? Pasal apa? Yang tu termasuk dalam masyaqqah, kategori yang sukar nak jaga. Darah gusi bukan dia buat sendiri. Ada orang yang jenis main panas sikit, gusi mula berdarah, hidung mula berdarah, kan? Jadi pada ketika tu dia pun buanglah setakat yang dia mampu. Jenis darah hidung dia pilih basuh sekadar yang mampu, kan? Bila dia basuh masih lagi ada darah di gusi dia bercampur dengan air liur dia, dan dia telan, tak telan air liur sampai hari. Kan? Bila dia telan yang ada campur dengan darah sikit, maka dimaafkan. Kan? Pasal apa? Orang tu kategori sakit, akan dimaafkan. Termasuklah hidung tadi ni, orang darah hidung, sebab dia memasukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka, tak gini. Kan? Ini yang pertama ni, betul lah, masukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka, hidung, masuklah hidung darah. Kemudian dia cuci hidung, dia basuh apa semua hidung dia. Kemudian air yang ada dalam hidung dia tersedut masuk air, masuk ke dalam dengan sebab dia dah basuh najis, darah tu lah. Maka dimaafkan. Sebab soal najis tu lebih berat. Pasal apa? Selain pada dia nak puasa, dia nak semayang, darah ada dalam hidung, dia kena basuh, dia wajib basuh. Sebab soal najis tu lebih berat. Kan? Jadi ketika tu pula contohnya dia sedang berpuasa, maka dimaafkan sebab dia basuh darah yang ada dalam hidung, jika air tu termasuk ke dalam hidungnya. Kemudian jika termasuk lalat,
atau debu jalan atau tepung yang diayok ke dalam rongga, tiada batal puasanya. Kan nak mutu ngangau mulut lalat masuk. Lalat ke langau ke bari-bari ikut jalan tu kan. Masuk dalam mulut dah. Dimaafkan. Kan, ataupun duk buat kuih raya. Buat kuih raya, angin tiup tepung habis masuk dalam mulut dia. Kan, dimaafkan. Yang ni pasal apa ni? Dia sebut pun bila sebut ni dengan makna tak sengaja. Kan, ada pun sengaja betul, sengaja. Kan, kalau jika dia memasukkan tu dengan perbuatan sengaja. Kalau ni kita faham benda tak sengaja. Tak sengaja dimaafkanlah. Kalau sengaja sikit pun batal. Demikian juga tiada batal puasa jika termasuk air kumur-kumur. Kan, kumur. Atau air sedut ke hidung yang tiada melampau-lampau. Yang ini ketika berwuduk kan. Sebab tu ketika bulan puasa di siang hari, ataupun bagi orang yang berpuasa lah mudahnya, dia makruh berlebih-lebihan berkumur. Kan, dia buah ayak dalam mulut dia lenggak ke atas tu. Buat betul. Kan, bukannya sekali lebih. Contoh berlebih-lebihan disebut mubalaghah fi madmadah. Dia berlebih-lebihan pada berkumur-kumur. Ataupun memasukkan air ke dalam hidung. Ulama kata bulan puasa tak sunat. Kan, ataupun sebagainya kata sekadar saja. Katanya makruh, tapi dia buat masuk air ke dalam hidung. Tapi disebut sini tidak melampau-lampau. Kemudian dan air mandi yang dituntut. Mandi yang dituntut, mandi wajib, tuntut mandi wajib. Kan, mandi wajib. Mandi wajib ni dia seeloknya sebelum orang tu puasa. Sebelum orang tu puasa, maksudnya sebelum subuh lah. Jika dia berjunub sebelum daripada masuknya fajar ataupun masuknya waktu subuh, dia disunatkan mandi sebelum dia mula puasa. Lepas puasa tak apa, tak ada masalah. Kan, tapi kata ulama makruh. Kan, makruh. Tapi kalau tengah puasa, kan, kita tengok tengah puasa berjunub, lain cerita. Kan, lain cerita. Kita ada bahas lagi. Itu dah mandi yang dituntut. Sekalipun yang dikatakan mandi tadi ni, mandi sunat, seperti mandi kerana hendak sembahyang Jumaat. Dia nak pergi sembahyang Jumaat, dia pun mandi sunat. Kan. Jadi kat sini dia nak cerita apa? Terbatal. Jika termasuk kan, termasuk air ke hidung, ke dalam mulut dengan sebab berkumur, dengan sebab masukkan air ke dalam hidung, yang mana perbuatan dia tadi buat bukanlah berlebih-lebihan, termasuklah dia ni mandi wajib ataupun mandi sunat, termasuk sikit ke dalam rongga terbuka, masuk air dan telinga contohnya. Dan mandi wajib air masuk telinga. Kan, jangan debuh balik. Kalau air masuk telinga dia nak keluar, debuh bagi penuh. Kan, betul baru dia keluar. Perbuatan hak kedua tu betul ya. Jika dia pergi bubuk, kan, dia mandi betul lah, mandi macam-macam kan. Ada shower, ada dua sendiri. Mandi air masuk dalam telinga dia. Termasuklah contohnya, tak betul. Bila termasuk ni, dia kena bawa keluar lah. Kan, mana kalau dia tak bawa keluar tak apa, kok dia kan. Tapi nak cerita tak betul jika termasuk. Tapi
Dia nak buat keluar ayat yang dah masuk tu, contohnya dia pergi tambah ayat bagi penuh, dia nak buang balik. Perbuatan yang kedua yang tu. Yang tu jika dia buat ketika dia berpuasa, hukum dia batal. Pasal apa? Perbuatan yang kedua tu jika orang sengaja. Kan dia kata tak selesa ayat masuk telinga, lompat pun tak keluar. Kan tarik telinga, lompat pun, hinggut kepala pun tak keluar. Nak tunggu petang. Kan jenuh ni pun ambil ayam pun dalam telinga. Yang tu tak boleh. Kan tengok pula dia kena biar. Kena biar. Sebab yang tu bukan memudaratkan. Dia tak mudarat pun. Kemudian dia sebut lagi, tiada batal puasa jika termasuk air ke dalam rongga disebabkan membasuh najis dengan melampau-lampau. Itu saya sebut tadi ni. Apa nama, darah hidung ke, darah telinga ke, kan, darah mulut ke, dia pun basuh najis tadi ni. Kan dia basuh berkali-kali, kemudian termasuk air ke dalam rongga yang terbuka. Kalau air ni tertelan, kalau mulut ni tertelan, kalau dalam hidung ni termasuk sampai ke atas, dan telinga termasuk dalam telinga, contohnya sebab dia basuh najis, maka dimaafkan dengan sebab dia basuh najis. Kemudian dia sebut lagi, batal puasa dengan sebab termasuk air mandi yang tiada dituntut. Tadi ni mandi tuntut wajib ataupun tuntut sunat. Tuntut wajib, mandi wajib. Tuntut sunat, mandi sunat. Yang tu termasuk tak betul. Hak ni mandi yang bukan yang dituntut. Dia bagi contoh seperti mandi kerana rimas. Kan, ada orang bulan puasa dia panas, macam ulang mandi je. Kan, saat mandi. Dalam kali duduk bawah ayam. Berasa sejuk. Kan, tu mandi kerana rimas. Masuk je ayam dalam telinga ke, dalam mulut ke, dalam hidung, sampai ke dalam rongga, ke dalam tu, rongga dalam, betul. Pasal apa? Dia mandi tu bukan dituntut, bahkan dia mandi kerana nak bersejuk-sejuk. Dalam kitab Turah kata dia mandi kerana nak bersejuk, nak bagi badan dia rasa sedap, kan. Tu kalau termasuk tu, betul. Dan air basuh yang keempat pada wuduk. Wuduk ni yang wajib sekali, yang dituntut sunat 3 kali. Maksudnya kumur. Contoh kumur, masukkan air ke dalam hidung, bertiga-tiga sunat. Tiba-tiba dia pergi buat 4 kali, dia berkumur 4 kali. Kali yang keempat tu termasuk air ke dalam hidung, ke dalam mulut. Betul. Itu betul. Pasal apa? Hak keempat tu bukanlah sunnah lagi, bahkan makruh jika dia tak puasa sekalipun. Dia buat perbuatan wudu lebih daripada 3, ulama hukumkan makruh. Pasal apa? Menyalahi sunnah. Dia ambil wudu sunnah 3 kali, kemudian dia buat 4 kali, 5 kali, 6 kali, lebih daripada 3 kan. Kemudian jika dia berpuasa, yang lebih daripada 3 tu yang masuk dalam mulut, yang masuk dalam hidung contohnya, yang tu batal puasa dia. Kena disiplin elok yang tu. Kalau seseorang mengulung air atau mengemam air dalam mulutnya, kan, dia buah air dalam mulut dia, dia sengap. Orang ni macam-macam dia boleh buat. Kan, dalam puasa dia nak pergi merasa sejuk mulut, kan, dia buah air ketui ke dalam. Dia tak tahu, dia buah ayam. Buah ayam tak telan lagi tak apa, tak betul. Kan, buah ayam tu, kan, tak betul. Dia buat betul sebab apa tu? Kerana hendak menyejukkan mulut disebabkan hari terlalu panas. Kan, bulan puasa ni olivnya bulan yang panas. Kan, olivnya bulan yang panas. Dalam kitab Quriyatul Talaq disebut Syekh dalam tu, Syekh urai sikit tentang puasa ni. Puasa ni ada dengan makna panas, Ramadan dengan makna panas.
sinonim dengan panas puasa tu. Antara hikmah dia nak membetulkan semula nafsu yang bengkok. Kan? Dia buat perumpamaan nafsu kita ni umpama sebatang besi. Besi kalau bengkok, nak apa betul dia, kalau ketika sejuk payah. Jenuh katuk, jenuh tui nak bagi betul. Tapi kalau dia panas, nak bentuk lagu mana pun senang. Nak buat pisau ke, nak bagi betul saja ke, apa ke, semua boleh. Macam itulah ulama buat perumpamaan bulan puasa, ketika itulah peluang bagi orang Islam. Kan? Peluang bagi setiap individu Islam ni nak betulkan, nak bentuk balik nafsu dia. Nafsu ibadat dia, nafsu makan dia, nafsu tidur dia. Tapi satu nafsu yang tak boleh tahan, nafsu membeli. Itu jadi semakin tinggi. Pasal apa? Bulan puasa, siang waktu biasa tak boleh nak beli, dah. Malam pula, pergi pasar malam. Kan? Orang duk jual malam. Uptown lah, downtown lah, macam baju raya, berlima pasar. Kan? Pakai satu lah, tak pakai lah. Tu nafsu tu kena tahan. Mana semua nafsu? Tu. Jadi bila orang ni bulan puasa pandai-pandai, ada yang jenis seseorang ni dia pergi buah ayam dalam mulut dia, dia kemam biar duduk dalam tu. Okey. Kemudian tiba-tiba termasuk sedikit ke dalam rongga. Kan? Buat lagu tu terbelang sikit. Nescaya tiada mengapa. Tak mengapa pula. Tak mengapa yang ni tak betul. Pasal apa? Kerana sangat berhajat kepada mengulum air itu. Ni fatwa lah kitab ni dia kata tak betul. Pasal apa? Dia buat betul pasal apa? Kerana hajat. Panas sangat. Ni kalau rumah duduk dalam kuan, kipas lilin, tak ada masalah, dia pergi buat lagu tu tak ada hajat apa. Saja seronok. Yang tu taklah. Mungkin situasi yang disebut dalam kitab kita ni, bagi orang yang duduk klaim dia dalam rumah pun panas, luar rumah pun panas, duduk tak mana pun panas. Kan? Panas juruh dah tak apalah. Kan? Kalau orang pergi buka bulan puasa kan, tuan tengok Tok Arab main ayak lah bulan puasa. Kipas dia tu pula ayak. Kan? Pula ayak yang dia bingung. Anda senang bawa botol jurai atas kepala tu pasal apa? Nak bagi anda sejuk sikit. Dah panas, besar pula. Lepas tu pergi tawaf lagi. Tentuan. Kan? Jadi, ada juga yang dia ambil ayak buh dalam mulut. Buh dalam mulut tu tak bagi buah. Kurang sikit panas. Dia ada hajat ni. Kan? Sebab terlalu panas. Kan? Jadi, hajat keadaan yang macam tu. Tapi kalau musim hujan, contoh, kan doa kita. Kita pun panas ke? Katalah hari tu hujan, sejuk, elok, tak ada masalah apa, tak ada hajat pun ambil ayak buah dalam mulut. Kemudian dia pergi ambil buah dalam mulut, ajar buat lagu tu. Termasuk dalam mulut. Yang tu betul. Kan? Ini kerana hajat ni apa? Kerana dia kata kerana cuaca terlalu panas. Tu dia punya, dia sebut dalam illah dia, sebab dia. Sebab dia, dia kata hari terlalu panas, tu ilah dia. Kerana dia, sebab. Kan? Tapi kalau tak panas, ataupun tempat yang dia duduk tak panas, tak ada masalah yang nak buat lagu tu, yang tu jika dia buat keadaan macam ni, hukum dia betul. Kemudian yang ni adalah kita ada juga isu-isu tentang perubatan. Kan? Isu tentang perubatan yang memasukkan suatu ke dalam rongga, adakah ataupun tidak. Contoh, apa dia? Aimo, pakai aimo bulan puasa. Kan sakit mata, dia pun titik aimo. Kan? Bulan ubat sakit mata tak kira lah aimo tu nama. Kan? Ubat sakit mata lah. Bila dia titik, berasa di rengkung dia tu. Ataupun dia pakai celak. Kan? Bulan puasa. Lah, jangan pakai celak lah.
Dia pakai celok berasa dia rumpun dah. Dan ulama tak datang. Asal bukanlah rongga terbuka. Kan? Kemudian orang yang sakit jantung. Orang yang sakit jantung, dia ambil satu ubat, dia tak bawa lidah. Penam ubat tu lah, kita ingat. Ubat tu dia bukan telan, dia tak bawa lidah dan dia mencair. Ulama ataupun fatwa terkini hukum yang tu tak batal puasa. Kemudian inhaler, kayu sugi tak batal. Kayu sugi kan, duk kulum kayu sugi. Kemudian bila dia kulum kayu sugi, dia yang rongga yang batal ni ke bawah tu kan. Kemudian dia kulum kayu sugi, dia bersugi tak apa, dia kulum. Kemudian ayak kayu sugi tu bercampur dengan ayak liang dia pedelan, betul? Kan? Bukan ada hajat apa yang tu. Sugi itu tak apa. Sugi, gosok gigi, apa semua tu tak apa. Yang dia pipuk dalam mulut tu. Kan? Saja duduk dalam mulut tu, dia diisap pula kayu sugi tu. Tak ada apa-apa hajat. Bahkan ada yang kayu sugi yang ada min tu, yang sejuk pun. Tak kira lah perisa apa pun. Yang tu betul. Kan betul apa? Buat bukan kerana hajat. Ada hajat. Sunnah dah buat macam tu. Kan? Kulum kayu sugi. Sunnah sugi lah. Kulum kayu sugi tak ada. Kan? Jadi ubat tak bau lidah, tak betul. Inhaler kan? Itulah yang bagi orang yang penyakit asma, picit benda tu. Yang tu ada dua pendapat. Kan? Saya kata 3. Tak apalah. Kita kata 2. Satu kata batal, satu tak batal. Satu yang batal ni pendapat lama ataupun ulama kata memasukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka, seperti kita baca dalam kitab kita ni, walaupun sedikit. Dia benar tu, dia nak membuka ruang bagi saluran yang tersumbat dalam paru-paru tu kan. Paru-paru tu tersumbat, jadi dia penat. Dia sembung gas tu. Dalam gas tu dia ada cecair. Kan, dia ada cecair. Cecair tu kuantiti dia tu kurang daripada setitik. Ada setitik ni. Dia sebut cecair yang dalam tu kalau nisbah setitik kurang daripada setitik, nak abang sikit sangat. Kan? Tapi kalau merujuk kepada memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka, walaupun sikit, dia kata batal. Jadi pendapat pertama dia kata batal. Pendapat yang kedua, dia kata tak batal. Tak batal. Pasal apa? Dia alasan dia terlalu sedikit yang dikatakan sesuatu. Dan alasan tak batal dia lagi pasal apa? Kerana bukan dia masuk dalam perut, dia hanya pergi ke jantung. Yang dikatakan batal ni, masukkan sesuatu sampai al-jawf. Jawf ni mana? Ni, perut ni. Kan, dia masuk sampai ke perut, berasa kenyang dan sebagainya. Hak tu bukan berasa kenyang pun. Tu yang alasan ulama ada tak batal. Yang pertama tak kenyang. Yang kedua dia tak sampai ke dalam perut, dia pergi ke ruang paru-paru untuk membukakan saluran, untuk melegakan dia ni bernafas. Yang tu. Dan yang alasan dia lagi atas tujuan perubatan, untuk nak menyelamatkan nyawa. Kan? Sedangkan dia masih ada ruang untuk berpuasa. Dia kata dia boleh puasa, cuma dia main penat tu, bagaimana kena tembak kat benda tu. Tak tembak lagi, pergi tu. Kan? Jadi dia pun tembak. Dia ulama mu'asirah ataupun pendapat kebanyakan ni mengatakan hak tu tak batal kerana tujuan perubatan. Dan ada beberapa alasan yang diletakkan yang mengatakan tak batal. Yang mana kaedah juga al-masyaqqatu tajlibut taysir. Orang tu duduk pada keadaan masyaqqah,
kesukaran. Dalam hidup dia dibaloi dengan satu penyakit, contohnya penat. Kan? Jadi dia tu bala lah, ataupun musibah atas diri dia. Maka al-masyaqqah, kesukaran, tak jadi mutaisir, dimudahkan. Kan? Jadi asal hukum batal pada keadaan dia tu tak batal. Jadi kalau siapa ada keadaan yang macam tu, dia pun pakai inhaler tu tak batal. Dia punya puasa dia. Kemudian apa dia lagi? Dialisis bulan puasa. Dialisis pun tak batal. Dialisis pun tak batal. Kemudian tentang isu perubatan lagi, drip ayam. Kan? Ada sakit lah, bukan saya saja. Kan? Orang saya saja tak ada pergi drip ayam bulan puasa. Yang tu khilaf di kalangan ulama yang kata tak batal, ada ulama kata tak batal. Pasal apa? Pasal dia bukan masuk ke mengikut rongga terbuka, bukan dia buh ke mulut, kan? Bukan dia buh ke hidung pun, dia buh ke tangan, ke urat, kan? Jadi dia masuk ke melalui saluran, bukan saluran terbuka, dia tak batal. Kemudian ada pendapat kata batal pasal apa? Ayam tadi ni dia masuk ke dalam rongga yang terbuka di dalam, itulah urat. Dia cucuk ke dalam urat, dia berasa segar, dia berasa kenyang, dia berasa kuat. Masukkan sehingga menguatkan tubuh badan dia. Kan? Jadi kalau kita tengok ulama yang dalam bidang perubatan ni, dia kata mengikut nasihat doktor pada ketika ni. Dengan doktor kata, Palung, abang, pakcik, tak payah puasa lah, hari ni berehat. Kan? Jadi ikut nasihat pakar pada ketika ni. Kan? Tapi kalau dia puasa, dia boleh puasa, dia nak teruskan puasa dia, kan? Dia boleh pakai pendapat yang kata tak batal pasal apa? Masuk melalui bukan rongga terbuka. Kan? Tapi kalau dia nak buka atas tujuan dia sakit pada hari itu, tak apa lah. Dia haruskan berbuka atas keuzuran dia pada hari itu, tapi wajib ganti lah. Wajib ganti. Bagi yang dialisis tak batal, tapi dialisis balik-balik itu benar. Kan? Dan jumpa dengan pakcik tu, dia memang dialisis, orang dialisis balik-balik tu tidur. Balik-balik tu dia kata kena makan, kemudian kena rehat, kemudian tidur. Kan? Rasa merasa letih dan sebagainya, ikut orang. Tapi hukum dia tak batal. Dia ada dua. Dari sini, satu dia buat darah kunci, satu dia macam mana, dia ada hemodialisis, satu dia PD pada orang. Dua-dua tu tak batal. Kemudian isu tentang perubatan lagi, iaitu tentang cucuk insulin bagi orang yang penyakit darah kecil manis. Kecil manis akan cucuk insulin. Cucuk insulin ni ada ulama membahaskan dia cucuk dekat bahagian mana. Jika dicucuk pada bahagian rongga, contohnya perut, dan ubat tu masuk ke dalam rongga dalam, dia cucuk ke rongga perut contohnya, ulama kata batal. Jika dia cucuk pada otot paha contohnya, pada otot, bukan pada rongga, yang itu tak betul. Itu pada huraian tentang isu semasa berkenaan dengan ubat-ubatan. Kemudian orang yang penyakit buasir, penyakit buasir, ataupun bukan penyakit semelit. Penyakit semelit. Semelit ni berak tak boleh. Kan? Berak tak boleh teruk. Sebab salah satu nikmat yang besar, nikmat buang air besar, buang air kecil. Berak, nikmat berak dan nikmat kecil. Orang tak boleh berak sakit tu. Jadi dia ada satu ubat picit cecair tu, kemudian terus boleh berak. Jika orang mengalami semelit bulan puasa, dia tembak cecair tu ke umur dia, batal tak? Kan? Ulama
yang duduk di bidang perubatan muasirah, ulama muasirah, dia kata tak betul atas beberapa pendapat fatwa, dia pakai fatwa dalam mazhab Malikiyah. Kan? Pasal apa tak betul? Sebab dia cucuk tu yang pertama atau ada hajat atas tujuan perubatan. Yang kedua, cecair tu bukanlah dia masuk sampai ke dalam perut sehingga mengenyangkan, bahkan dia masuk untuk melegakan, untuk melepaskan hajat. Cucuk itu ni dia pun terkeluar sekali dengan cecair tu. Kan? Jadi cucuk ataupun tembok cecair yang untuk dia boleh berak tu atas sekadar melepaskan hajat dia, itu tak betul. Kan? Itu berkenaan dengan perubatan semasa yang selalu terjadi dalam masyarakat kita, kan? Penyakit asma, sembelit, cimane, kan? Dan sebagainya, kena bulan puasa masuk buat beri mayat. Kemudian itu jika dia dalam keuzuran dan dia ingin teruskan dia berpuasa, kan? Itu yang ulama bahas, kan? Sebab orang sakit ni dia kena tengok pada diri dia, kan? Adakah dia masih mampu berpuasa, ataupun dia ni pada ketika tu tak mampu berpuasa. Tak mampu berpuasa, dia haruskan, dia uzurkan berpuasa, tak ada masalah. Jika dia mampu berpuasa, dia ingin terus berpuasa, itu ulama bahas. Adakah batal puasa ataupun tidak dengan isu-isu tadi ni, kan? Jadi ulama buat satu keputusan. Orang tu dia nak terus puasa, kan? Contoh orang asma, dia ada orang puasa, dia boleh puasa, tak ada masalah. Cuma ni yang ni duduk dalam bukit, ada dua dalam bukit, belah kanan tu belah kiri tu, kan? Pasal apa asal-asal nak kena tembok, tembok jalan sikit lagi penat tembok boleh. Ni kata puasa tak ada masalah boleh, kan? Jadi orang yang macam tu seorang di luar sana ramai lagi, kan? Jadi adakah batal? Kalau batal saya ada, pasal dia pun ada ruang nak puasa. Jadi ulama boleh pegang pada pendapat atau pandangan yang kata tidak membatalkan puasa. Jadi dia boleh teruskan puasa dalam keadaan yang macam tu. Kemudian kita buat dinato dulu no. Kedua, muntah dengan sengaja. Wallahu a'lam. Wala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqina wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina ma'a al-qabri wa unsa wa dhakara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.